Nabi nak dia peniaga jadi orang yang benar, yang jujur di dalam perniagaan. Bahkan Nabi melarang sama sekali berlakunya al-ghish, penipuan di dalam jual beli. Man ghasya falaysa minna. Bukan cara kami orang yang menipu dalam jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya 'alim. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pertama-tama alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah sekali lagi kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melangkah ke tahun baru Hijrah 1445. Mudah-mudahan tahun ini menjanjikan kebaikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini sebagai persediaan untuk kita melangkah ke alam akhirat sana. Sebagaimana biasa, kita akan menyambung pembacaan hadis kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ini kita akan membicarakan bab Al-Araya, hadis yang ke-261. Hadis yang berbunyi, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil 'ariyati an yabi'aha bi kharsiha wa li muslimin bi kharsiha tamra ya'kulunaha rutaba. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pengecualian kepada pemilik kurma basah yang masih di pohon yang sering disebut ariyah untuk menjualnya dengan cara menilai. Pada riwayat Imam Muslim, dengan cara menilai ia sama dengan kurma yang sudah mengering, yang sudah masak, yang biasanya mereka makan sewaktu masih dalam keadaan basah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, pertama-tama hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Thabit. Siapakah Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kutabul wahyi, di antara penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak semua sahabat yang menulis wahyu, tetapi segelintir saja di kalangan sahabat yang menulis wahyu apabila disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Untuk mengelak kekeliruan, Zaid bin Thabit dia berbeza dengan Zaid bin Harithah, salah satu-satu nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran. Kita baca dalam surah Ahzab, kita jumpa falamma qada Zaidun minha watara. Zaid di situ kisah berkaitan dengan perkahwinan Zaid dengan Zainab.
Itu Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Thabit. Yang meriwayatkan hadis di sini iaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang yang dilantik oleh Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengetuai kerja-kerja mengumpul Al-Quranul Karim. Kalau dengan bahasa mudah kita faham, kita katakan ketua lujnah pengumpulan Al-Quran. Apabila beliau dilantik oleh Abu Bakar berdasarkan kelayakan beliau yang memang beliau merupakan seorang penghafal Al-Quran dan penulis Al-Quran. Beliau menyatakan bahawa law kallafuni naqla jabalin minal jibal ma kana athqala alayya min jam'il Quran. Kalaulah mereka suruh aku pindahkan satu bukit ke tempat yang lain, tidaklah seberat tugasan aku menghimpunkan Al-Quran. Kerana apa? Kerana tugas memindah bukit kita guna tenaga saja. Guna tenaga dan perubahan berlaku pada di atas pada muka bumi, bentuk muka bumi saja. Tetapi mengumpul Al-Quran merupakan amanah yang sangat besar. Kalau tertinggal, kalau tersilap, maka dibimbangi kesilapan tersebut akan berterusan sehingga hari kiamat. Jadi tugasan yang sangat besar yang dirasakan oleh Zaid bin Thabit sehingga beliau mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. Ini para sahabat, tuan-tuan. Sahabat apabila diamanahkan satu-satu tugas, mereka merasakan itu satu tanggungjawab yang besar. Apabila mereka merasakan itu satu tanggungjawab yang besar, mereka sudah pasti melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Tak macam kita dapat jawatan pakat bangga. Oh, sengih. Tiba-tiba orang lain, kita rasa kita dapat naik pangkat, tiba-tiba orang lain dapat naik pangkat. Seminggu tak senyum. Tu kita rasa jawatan itu satu kemuliaan. Tugasan itu satu kemuliaan. Tetapi generasi sahabat dahulu apabila ditugaskan dengan suatu tugasan, mereka merasakan itu satu tanggungjawab yang berat. Itu dia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau mengumpul Al-Quran. Tidak memadai dengan hafalan beliau sahaja, tetapi beliau mengumpul semua ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh penulis-penulis Al-Quran, sehingga beliau sampai satu peringkat beliau tidak menjumpai beberapa ayat yang dia dah hafal, tetapi dia tak dapat lagi siapa yang hantar tulisan ayat tersebut kepada beliau, sehingga ayat yang terakhir yang beliau jumpai yang dihantar oleh Abu Khuzaimah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Itulah ayat tokoh yang terakhir di kalangan sahabat yang menghantar salinan tulisan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kerana zaman tu tulis bukan pakai kertas, tulis pakai pelepah kurma, menggunakan batu, tulisan-tulisan. Cuba bayangkan bagaimana Zaid bin Thabit nak kumpul, tuan-tuan. Kalau kertas 30 juzuk nampak macam tak tebal. Tetapi kalau tulis dengan batu, menggunakan batu pada tulisan pada pelepah kurma, nak habis satu muka surat tu, satu surah tu berapa pelepah berkali. Tapi begitulah kesungguhan para sahabat di dalam menjaga Al-Quranul Karim, dan ini tidak lain dan tidak bukan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Ta'ala telah jamin kepada kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Hadis yang kita bacakan tadi berkaitan dengan araya. Apa maksud araya? Araya iaitu
jual buah kurma yang berada di pokok, yang masih ada di pokok tetapi telah ada, telah hampir masak, dengan kurma yang telah dipetik secara macam mana? Secara kharsan, secara anggaran. Kerana orang-orang yang pakar di bidang pertanian, pakar di bidang kurma, dia tengok atas pokok, dia boleh tahu dah, ni pokok ni ada 30 kilo ni. 30 kilo kalau basah, kalau kering jatuh 22 kilo. Kita tak nafi ada kepakaran orang macam tu. Jadi ini yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Buah ada di atas pokok tetapi telah buat anggaran dengan dia ditukarkan dengan buah yang telah dipetik. Di atas pokok ada 20 kilo sebagai contohnya. Jadi dia serahkan, dia tukar dengan buah yang telah orang lain petik. Pokok dia tak ambil lagi atas pokok, tapi orang lain, tetapi dia nak menggunakan buah tersebut secepat mungkin. Dia nak guna sekarang buah, nak jual sekarang, nak makan sekarang, nak bagi korang sekarang. Tapi ada kawan dia tak nak guna lagi. Daripada tak guna, lebih baik simpan atas pokok. Jadi dia buat pertukaran tersebut. 20 kilo atas pokok, okey, 20 kilo di bawah pokok yang telah dipetik. Buat pertukaran. Ini dinamakan araya. Hukum asal tidak boleh kita jual benda yang masih di atas pokok, tak nampak lagi. Kecuali beberapa isu, di antaranya isu araya yang kita bincangkan tadi. Kerana apa? Kerana Nabi SAW mengiktiraf kepakaran sebahagian daripada petani dalam membuat al-khars, dalam membuat anggaran. Memang orang duduk bidang dia, memang dia boleh tahu atas pokok ni berapa. Orang yang pekebun sungguh tuan-tuan, tengok durian pun dia tahu. Durian dah besar-besar dah besar penumbuk tu. Tengok ni ada 150 atas pokok. Ada 150. Dan biasanya kalau orang yang mahir, dia tak lari. Anggaran dia tu hampir tepat. Bukannya pakai lambang, tetapi berdasarkan pengalaman dia dah biasa bilang dah. Kalau macam ni sekian, kalau macam ni dah biasa bilang, dah biasa sangat, jadi dia dah mahir dah. Begitulah juga sebagai contohnya penternak binatang, dia dah tahu. Dia tengok lembu. Lembu ni daging dia ada 60 kilo. Campur tulang, campur ni, kalau kita jual dengan harga, kalau kita beli dengan harga sekian, kemudian jual daging, boleh untung. Kenapa? Kerana dia al-khars, dia buat anggaran. Anggaran tersebut orang-orang biasa tak tahu. Bukannya kaki main dengan kaki daging, hak yang kita sekadar beli daging 1 kilo, 2 kilo kat pasar ni, kita tak boleh nak agak. Tengok lembu, berapa kilo daging dia. Tetapi orang yang mahir, dia tengok lembu, dia tahu dah. Lembu besar ni ada 75 kilo. Lembu besar ni ada 100 kilo. Lembu besar ni, dia boleh buat anggaran. Begitulah orang-orang yang mahir dengan kurma. Dia boleh anggaran yang buah yang ada di atas pokok. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya fi 5 awsuqin aw duna 5 awsuq. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam jual beli ariyah jika sama ukuran 5 wasak atau kurang daripada 5 wasak. Bagi mengelakkan
kerugian ataupun penipuan dalam isu araya tadi, isu jual beli secara anggaran, tidak timbang secara tepat. Nak timbang macam mana? Buah ada atas pokok lagi. Nabi meletakkan had. Tak boleh banyak sangat. Sebab kalau sikit, mungkin lagi tak banyak. Kalau sekadar 10 pokok, dalam satu pokok tu ada 30 kilo. Jadi 10 pokok baru 300 kilo. 300 kilo kalau lari satu pokok sekilo, baru 10 kilo berbeza. Tetapi kalau 100 pokok, lari banyak tu. Banyak perbezaan daripada mungkin lebih, mungkin kurang. Itu bila banyak, maka banyaklah kerugian pada yang dialami oleh salah satu daripada penjual ataupun pembeli. Sebab itulah Nabi letak had. Nak buat bai araya ni, nak jual beli secara anggaran ini, mesti tidak lebih daripada 5 ausuk. 5 ausuk ni qadar banyak mana? Ada setengah ulama menyatakan sekadar 600 kilo lebih. Bawah pada 600 kilo boleh buat anggaran. Tetapi lebih daripada 600 kilo tidak dibenarkan lagi jual secara araya. Dah nak jual macam mana? Kena ambil dulu. Ambil dulu buah. Buat turun dulu buah, baru kita jual seperti biasa. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a nakhlan qad ubbirat fathamaruha lil ba'i illa an yashtarita al mubta' wa li muslimin wa man ibta'a abdan famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtarita al mubta'. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menjual pohon kurma yang telah dikahwinkan, iaitu yang buah dia, bunga dia telah dikahwinkan, berlaku pendebungaan, istilah moden pendebungaan. Kerana buah pokok kurma ni tanpa pendebungaan dia tak lebat. Dia tak macam pokok durian lah. Pokok durian kita pakai biar begitu je, dia bunga lebat semacam. Tapi ada sejenis, ada beberapa pokok memang kena usaha kita buat pendebungaan. Contoh kalau macam tembikai, peladang dia buat pendebungaan. Dia ambil bunga jantan, pergi letak kat pokok-pokok, kat bunga-bunga betina. Begitulah juga pokok kurma, dia ambil daripada bunga jantan. Adalah kaedah-kaedah dia yang dinamakan pendebungaan ataupun nak kahwinkan bunga supaya buah yang lekat lebat. Kalau tidak berlaku pendebungaan, hasil dia agak sedikit. Sesiapa menjual pohon kurma yang telah dikahwinkan, iaitu telah dilakukan proses pendebungaan, maka buahnya adalah milik penjual, jual kebun, kecuali pembeli memberi syarat sekaligus membeli buahnya. Dalam riwayat Imam Muslim, sesiapa menjual hamba, maka hartanya adalah pemilik yang menjualnya, kecuali pembeli memberi syarat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Yang tadi Abu Hurairah, kita tahu Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada 5,000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dan beliau ini sering menjadi sasaran golongan anti hadis. Golongan anti hadis, dia mensasarkan Abu Hurairah supaya riwayat Abu Hurairah ini ditolak. Maka bila tolak riwayat Abu Hurairah, sebahagian besar hukum hakam dan hadis Nabi
terpaksa ditinggalkan. Jadi mereka mensasarkan Abu Hurairah. Di antaranya mereka mendakwa mereka menyatakan bahawa Abu Hurairah masuk Islam lewat tetapi meriwayatkan hadis banyak. Abu Bakar masuk Islam awal tetapi riwayat hadis sikit. Adalah suatu perkara yang tak logik bagi mereka. Orang yang lama bersama dengan Rasulullah SAW meriwayatkan sikit hadis, tetapi orang yang sekejap saja bersama Rasulullah meriwayatkan banyak hadis. Fikir sepintas lalu, fikir selapis, memang mungkin ada orang terpengaruh dengan orientalis. Tetapi ini semua dijawab oleh para alim ulama. Bila nak jawab isu yang seumpama ini, kena tengok sejarah. Sejarah periwayatan hadis di antaranya, dan sejarah Abu Hurairah dengan hadis, dan bilakah mula periwayatan hadis secara tersebar luas. Jadi bila kita tahu perkara-perkara yang seumpama itu, tidak ada sebarang keraguan lagi. Kerana apa? Kerana Abu Bakar selepas daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya 2 tahun saja dia hidup selepas wafatnya Nabi. Zaman tu tidak ada perlu lagi periwayatan hadis. Sahabat, majoriti orang Islam adalah di kalangan sahabat. Jadi bila majoriti umat Islam di kalangan sahabat ni, mereka pakai tanya sama dia je. Mu tahu tak ada Nabi sebut tentang ni? Mu tahu tak? Pada sama-sama dia, tidak perlu lagi periwayatan. Tetapi bila generasi sahabat dah tak ramai, ketika tu generasi tabi'in mencari sahabat, siapa lagi yang ada untuk ditanya berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah meninggal pada tahun 59 Hijrah. Maknanya 49 tahun dia masih hidup selepas daripada Rasulullah wafat. Jadi dalam tempoh tu sahabat dah semakin kurang. Sahabat-sahabat besar majoritinya dah meninggal dunia. Jadi tinggallah beberapa orang sahabat yang tak berapa ramai ini. Mereka inilah dijadikan tumpuan oleh generasi berikutnya, terutamanya nak mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka cari jumpa Abu Hurairah, cari jumpa Abdullah bin Umar, cari jumpa Abdullah bin Abbas. Ini generasi-generasi sahabat yang lewat meninggal dunia. Jadi sebab itulah mereka meriwayatkan banyak hadis. Jadi generasi tabi'in yang ambil daripada Abu Hurairah, dia bagi tahu hadis ini aku riwayatkan daripada Abu Hurairah. Kenapa? Kerana dia tak sempat dengan Abu Bakar. Yang sempat dengan Abu Bakar generasi sama sahabat. Sahabat sama dia tak ada masalah. Mu dengar, aku dengar. Tapi generasi bawah ketika itu berlakunya zaman periwayatan hadis, maka sahabat-sahabat yang agak lewat meninggal dunia inilah dijadikan tumpuan. Sebab itulah bila kita tahu sejarah, munasabah Abu Bakar meriwayatkan sedikit hadis dan Abu Hurairah meriwayatkan lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar hanya 2 tahun hidup selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah 49 tahun hidup selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastilah mensabah sangat apa yang diriwayatkan oleh beliau. Bukan bererti Abu Hurairah lebih alim di bidang hadis berbanding dengan Abu Bakar. Kerana Abu Hurairah sendiri menyatakan bahawa Abu Bakrin a'lamuna. Ini disebut dalam riwayat Bukhari. Abu Bakar orang yang paling alim di kalangan kami. Kemudian hadis Abdullah bin Umar tadi, Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang paling mirip amalannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasi ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini diakui oleh semua. Manusia yang paling mirip amalannya dengan Rasulullah
cara dia paling mirip dengan Rasulullah adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar paling mirip. Sehingga apa yang Nabi tak suruh ikut pun dia cuba nak ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kerana ada perkara yang dinamakan jibilliyah, perkara yang biasa. Cara lenggok berjalan, lenggok berjalan apa semua sekali yang kira sifat semula jadi manusia. Ada orang ni orang langkah begini, ada orang langkah begini, yang biasa. Tetapi beliau sampai perkara yang sedemikian juga beliau berusaha menjejaki cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beliau ceritakan ini berkaitan dengan masalah jual kebun kurma. Kebun kurma yang telah dilakukan proses pendebungaan. Apakah hasil daripada, apakah buah yang ada di atas pokok tu milik siapa? Milik siapakah buah yang ada atas pokok? Jual pokok kebun, satu kebun kurma. Tetapi dia jual tu selepas proses pendebungaan dah. Dah ada bunga dah ada putik dah. Adakah buah tersebut milik orang yang beli kebun ataupun buah tersebut milik tuan asal? Milik penjual. Nabi kata dia adalah milik penjual, bukan milik pembeli. Kecuali dia letakkan syarat. Okey, aku beli sekali dengan buah-buah yang ada atas pokok. Kalau letak syarat begitu, maka tuan asal tidak ada hak untuk mengambil buah yang atas pokok. Maknanya boleh. Jual kebun saja, buah yang ada atas pokok tu milik tuan asal. Mau nak beli kebun, aku nak jual, aku nak pakai duit sangat ni, tapi buah atas pokok tu aku nak. Proses jual beli sekarang, tetapi buah atas pokok tu aku nak. Itu dibolehkan. Kalau buah atas pokok tu kalau pokok tersebut telah telah berlaku proses pendebungaan. Kalau dibiarkan begitu saja, buah tu ada lekat tak lekat tu secara sendiri tanpa proses pendebungaan yang dibuat, maka hak tu memang milik pembeli 100%. Memang milik pembeli 100%. Kalau zaman sekarang ni tuan-tuan, kalau kita tengok buah yang biasa orang buat proses pendebungaan, salak contohnya. Jual kebun salak. Buah tengok banyak, tapi tak masak lagi, putik lagi. Tetapi buah tersebut adalah hasil daripada pendebungaan yang dibuat oleh tuan dia. Jadi tuan dia jual jual kebun tersebut. Adakah tuan tu boleh ambil buah tu? Hukumnya memang buah tu milik tuannya, milik tuan asal. Kecuali pembeli kata tak ada. Dalam perbincangan jual beli, pembeli kata aku dan beli, aku nak semua. Kalau dah pakat begitu, barulah tuan asal tidak ada hak untuk ambil buah tersebut. Inilah permasalahan yang disebut di dalam hadis kita ni. Walaupun contoh hadis ni jual nakhlan, jual kebun pokok kurma, tetapi pokok-pokok yang lain yang berlaku proses pendebungaan boleh dikiaskan dengan hukum yang sama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah wa fi lafdhin hatta yaqbidah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membeli makanan, janganlah dia menjualnya sehingga dia menerimanya. Dalam lafaz yang lain, hingga dia menggenggamnya. Tuan muslimin dan muslimat, syarat sempurnanya jual beli
para ulama menyatakan disyaratkan al-qabd. Berdasarkan hadis ini, hatta yaqbidahu, sehingga diambil barang tersebut. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka mentafsirkan makna qabd. Ambil barang tu macam mana? Kalau barang tu barang yang boleh dipindahkan, maka dia terima. Contoh jual buku. Jual buku. Cara macam mana dia sempurna jual beli? Dah berlaku penyerahan buku. Dan dia dah terima buku. Itu dinamakan al-qabd. Kalau barang yang bentuk aqar, barang yang tidak boleh dipindahkan, cara macam mana? Cara bitakhliyah, dengan melepaskan diri. Jual tanah, jual rumah, jual ladang. Macam mana? Boleh angkat? Tak boleh angkat. Dengan cara tuannya berlepas diri. Okey, aku serahkan ladang aku kepada kamu. Dah berlaku jual beli, aku serah dah. Bila dah berlaku penyerahan, maka itu dinamakan al-qabd. Sempurnalah jual beli. Dah berlaku penyerahan. Penyerahan milik. Walaupun kita memang tak pindah. Tanah situlah. Bukan pindah bawa balik kampung kita. Tak. Kekallah tanah situ. Kekallah rumah di situ. Kekal kebun di situ. Tetapi bila berlaku penyerahan, maka sempurnalah jual beli. Jadi hadis ini melarang kita menjual sesuatu sebelum berlakunya penyerahan. Kita baru tempah, tiba-tiba kita dah jual ke orang. Itu tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana risiko al-gharar. Risiko penipuan tu amat tinggi. Risiko kerugian di pihak pembeli itu amat tinggi. Barang tu, kenapa? Kerana barang tidak ada lagi. Mu jual ke aku satu barang, tapi barang tu mu baru nak beli. Ataupun mu dah beli tapi barang tu tak sampai lagi kepada kamu. Dah jual kepada aku. Biar barang tu sampai terlebih dahulu. Sebab itulah tuan-tuan, dalam isu muamalat, dalam isu jual beli ini, kalau kita tengok syariat, tengok hadis-hadis Nabi SAW, Nabi mengatur jual beli dan muamalat kita supaya mengelakkan berlakunya penindasan. Pertama, supaya mengelakkan berlakunya kerugian. Rugi. Kita beli barang rupanya barang tidak ada. Rugi bagi pihak pembeli. Dan mengelakkan penipuan. Bila berlaku penindasan, berlaku kerugian, berlaku penipuan, dia menimbulkan al-baghdha, menimbulkan perbalahan. Bila menimbulkan perbalahan, sudah pastilah kehidupan bermasyarakat agak terjejas. Islam tutup ruang-ruang perbalahan. Dalam bab jual beli, jangan menipu. Ruang-ruang perbalahan. Zaman sekarang ni macam-macam orang menipu. Walaupun tak salah jual beli online, tapi menipu banyak mana. Beli barang, tengok saiz sekian. Yang sampai kecil, separuh daripada saiz yang dijanjikan. Menipu atas darat. Tu banyak berlaku penipuan. Kadang-kadang tempahan saja atas online, dah bayar duit, barang senyap. Itu banyak berlaku. Apa-apa jual beli pun banyak berlaku. Yang Islam cuba sedaya upaya mengelakkan daripada penipuan dan penganiayaan dalam isu jual beli. Bahkan Nabi SAW memuji peniaga yang jujur. At-tajirus saduqul amin ma'as siddiqin wan nabiyyin. Peniaga yang benar, yang jujur, dia akan ditempatkan bersama para nabi dan para siddiqin. Jujur macam mana? Dia jual barang, dia berterus terang dengan barang dia. Jual kereta contohnya.
Macam mana kereta ni, keadaan kereta ni? Oh, dia jujur kereta ni kereta second hand. Umur dah 10 tahun. Setakat saya bawa ni adalah beberapa kerosakan yang saya baiki. Dan 10 tahun kereta Malaysia, Proton Saga, faham-faham sendirilah. Tu jujur. Jujur. Tapi kalau hak tak jujur, walaupun hak ni kereta ni harga 10 tahun, tapi TikTok tak ada beza dengan kereta baru. Macam-macam ada. Padahal kita dengar tu dah tahu dah menipu. Takkanlah kereta 10 tahun sama dengan kereta baru. Tak menasabah langsung. Hujah dia. Tapi kalau kaki menipu, kadang-kadang kata, oi, saya dah banyak dah tukar enjinnya buat gini. Sedap pada hak baru lagi. Sedap pada hak baru. Itu peniaga yang tidak jujur. Yang tidak jujur. Sebab itulah peniaga antara yang dipuji oleh Rasulullah SAW, peniaga yang benar dan jujur. Benar kalau dia bercakap barang dia tak tipu. Barang dia begini, begitulah dia cakap. Tapi zaman sekarang ni payah nak cari yang betul-betul jujur. Jual ubat contohnya. Tengok produk orang jual ubat, list senarai boleh menyembuh 30 jenis penyakit. Berdoa. Saya berani kata berdoa tu sebab saya banyak dah bertanya doktor-doktor pakar. Awak jual ubat tepi jalan, jual ubat tu 30 list senarai dalam senarai awak boleh menyembuh penyakit. Tapi sebenarnya ubat awak tak pernah masuk dalam makmal untuk betul-betul kajian sesuai untuk penyakit apa. Berdoa satu penyakit 30 ubat. Sebab tu kalau betul tuan-tuan, hospital pakar, orang banyak penyakit, biasa pergi orang pergi ke hospital pakar, dia banyak penyakit, dia bagi banyak ubat. Ni kencing manis, yang ni ubat gout, ni ubat ni. Ke pernah pergi ke hospital, pergi ke jumpa pakar, ni sejenis ubat ni. 3 biji padan. 3 biji ubat ni untuk 10 jenis penyakit. Sebab klinik ataupun hospital pakar ni dia ada penyelidikan. Dia buat kajian makmal betul. Penyelidikan dia terbukti berdasarkan penyelidikan, berdasarkan kajian mereka, ubat ini sesuai untuk penyakit ni. Tapi tuan-tuan, banyak mana orang-orang yang menega ubat boleh berlaku. Boleh berlaku. 30 jenis penyakit. Saya pernah tegur seorang kawan. Dia ada sahabat juga. Kawan dia minta tolong dia promosi ubat. Dia kata ubat ni 30 jenis penyakit ustaz. Saya awal lagi kata berdoa. Berdoa 30 jenis penyakit. Sebab kita dah bincang, dah tanya beberapa pakar, dia kata benda ni tak berlaku. Dan biasa-biasanya orang yang jual ubat begitu, ubat dia masuk makmal pun tidak. Tak masuk makmal pun, tetapi mereka mendakwa dengan dakwaan yang keterlaluan. Kenapa? Kerana mereka nak laku. Kalau dia kata ubat dia hanya sesuai untuk kencing manis di tahap yang awal. Tahap awal kencing manis sebagai penjagaan sesuai ubat dia ni. Jadi orang yang dah nak potong kaki tak beli dah. Orang yang jantung apatah lagi tak beli. Orang yang gout tak beli. Tapi kalau dia senarai 30 jenis penyakit, mungkin orang di kalangan ramai-ramai tu ramai jugalah beli, terai. Ini berbalik kepada as-saduqul amin. Nabi nak biar peniaga jadi orang yang benar, yang jujur di dalam perniagaan. Bahkan Nabi melarang sama sekali berlakunya al-ghish, penipuan di dalam jual beli. Man ghasya falaysa minna. Bukan cara kami orang yang menipu dalam jual beli. Orang yang menipu dalam jual beli,
bukan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah kerana zaman para sahabat dulu ada juga peniaga yang dia letak kurma yang elok di atas, kemudian dia suruh kurma-kurma yang dah basah kena air hujan, yang dah rosak di bawah. Tapi bila nak timbang, dia ambil hak yang rosak tersebut. Jadi Nabi marah, Nabi tegur dengan mengatakan man rasya falaisa minna. Begitulah. Islam ni cukup cantik, nak membina kehidupan yang harmoni supaya tidak ada penindasan, tidak ada penipuan. Di antaranya Nabi larang daripada kita jual barang kalau barang tersebut belum lagi kita miliki. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'amal fath Inna Allah wa rasuluhu harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitah fa innahu yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas. Faqala la huwa haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik qatalallahu al-yahud inna allaha lamma harrama alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sewaktu penaklukan kota Mekah, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, iaitu arak, bangkai, daging babi dan patung berhala. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Kerana lemak ini sering digunakan untuk mengecat sampan, menyapu kulit dan digunakan untuk pelita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan juga, itu haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, semoga Allah mengutuk kaum Yahudi, mereka Allah mengharamkan lemak, mereka mencairkannya dan mereka makan hasilnya. Tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam hadis ini Nabi menyebut beberapa perkara yang kita haram jual. Yang pertama Nabi sebut al-kham, arak. Arak haram jual, haram beli, haram simpan. Dan al-maitah, maitah bangkai. Apa yang dikatakan bangkai? Iaitu sesuatu binatang yang tidak disembelih cara yang halal. Orang kafir sembelih, tu tetap dikira bangkai. Ataupun binatang yang memang tidak disembelih, itu dia kira bangkai, mati begitu saja. Ataupun binatang yang memang jenis tidak disembelih, kucing mati, memang bangkai. Dan ada bangkai. Dan yang ketiga al-khinzir, babi. Babi ini disebut oleh ulama dia binatang yang paling jijik. Abu khasul hayawan, binatang yang paling jijik adalah anjing, adalah babi. Kenapa dia paling jijik? Kerana kalaulah anjing, walaupun Nabi suruh basuh 7 kali, dia najis, disebut oleh dinyatakan oleh ulama Nabi suruh basuh tu kerana najis mughallazah. Tapi najis anjing ada juga kegunaan boleh jaga kebun, boleh bawa pergi buru. Tapi babi, apa kegunaan dia? Tak ada lagi dunia sekarang ni menggunakan babi untuk khidmat apa-apa. Babi untuk cari, untuk jaga kebun, tak jadi. Dia perosok kebun. Dan begitulah keadaannya.
Dan al-asnam, berhala-berhala. Haram kita jual ataupun haram beli berhala. Berhala-berhala, dan termasuk berhala ini sebarang penyembahan-penyembahan yang lain. Jenis-jenis penyembahan manusia itu haram dijual. Dan ada sahabat tanya, bagaimana dengan lemak binatang? Lemak binatang ni kadang-kadang orang buat yutla bihas sufun, buat sapu, buat ngecat sampan. Lemak ni untuk nak tutup kebocoran yang ada pada sampan sebagai contohnya. Dan digunakan sebagai pelita. Kalau zaman dulu lah, pelita di antaranya menggunakan lemak binatang. Boleh ataupun tidak jual lemak binatang tersebut. Binatang yang kita namakan sebagai maitah, yang tidak disembelih tadi, yang bangkai. Nabi kata huwa haram, tak boleh juga. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa haram di sini haram jual beli, bukan haram penggunaan. Jadi kalau nak guna lemak lembu yang dah mampu contohnya, ataupun lemak apa-apa binatang yang dinamakan bangkai, yang termasuk dalam kategori bangkai, kita nak guna, boleh, tapi tak boleh jual, kerana dia dah termasuk dalam kategori najis. Perkara yang najis adalah haram dijual mengikut mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Haram jual, guna boleh. Penafian Nabi kata haram di sini, ulama mazhab Syafi'i kata huwa haram ai al-bai'. Kembali kepada kisah asal dulu. Kisah asal yang Nabi sebut di awal tadi, harrama bai', mengharamkan jual beli. Jadi yang Nabi kata haram di sini haram jual beli. Walaupun jual beli tersebut dengan tujuan yang disebutkan tadi. Jual lemak binatang yang termasuk dalam kategori bangkai, jual untuk buat minyak pelita, itu pun tidak boleh. Kenapa? Kerana Nabi menyatakan orang Yahudi dulu dia tipu Allah Ta'ala. Perkara yang Allah Ta'ala haramkan, dia ubah menjadi halal. Allah haram mereka mengharamkan lemak kepada mereka. Mereka ubah lemak tersebut, cairkan lemak. Bila cair, orang tak panggil lagi lemak, jadi mereka jual juga. Jadi mereka cari helah nak tipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, dalam isu ini kita tengok ada beberapa perkara yang Nabi larang kita daripada jual beli. Dah dalam keadaan negara kita macam mana pula tuan-tuan? Sebab itulah dalam negara yang masyarakat majmuk, dia ada garis panduan juga. Kenapa? Kerana Nabi ketika Nabi tubuh negara, masyarakat Madinah juga majmuk. Peringkat awal 40% saja Islam tuan-tuan. Sebab itulah kita dulu berapa lama ditipu, tak boleh laksana Islam sebab masyarakat majmuk. Kena tipu je atas darat. Nabi laksana Islam ketika masyarakat majmuk, peringkat awal hanya 40%. Kemudian barulah seorang demi seorang, kumpulan demi kumpulan memeluk Islam, sehingga Madinah menjadi majoriti umat Islam di kalangan penduduknya. Tapi tak 100%. Tetap tidak 100% penduduk di Madinah beragama Islam. Bila tetap tidak 100%, orang-orang yang bukan Islam dibenarkan mengamalkan agama mereka dalam ruang lingkup kumpulan mereka saja. Nak jual arak, okey, untuk sesama mereka saja. Sebab itulah tuan-tuan, kalau pihak kerajaan dia kena menghadkan jualan minuman keras. Fikirlah cara macam mana nak mengelakkan daripada orang Melayu terlibat, orang Melayu Islam terlibat.
Tapi apa yang berlaku kadang-kadang di kawasan 100% orang Melayu pun ada kedai jual arak yang berlesen. Ni suatu benda yang tidak sepatutnya. Ada kedai jual arak yang berlesen. Itu tidak sepatutnya berlaku di dalam masyarakat yang 100% Melayu. Tapi kalau masyarakat yang pelbagai kawasan bandar, tak apa. Dengan qada-qada bilangan yang terhad. Cuma orang lelaki, walaupun dalam keadaan terhad, orang Islam juga tidak dibenarkan terlibat dalam sebarang pengurusan. Sebab itulah jualan arak ni Nabi sebut, Allah Ta'ala laknat siapa dia? Laknat daripada orang yang mula-mula menanam anggur kerana nak menghasilkan arak. Tanam anggur kerana nak menghasilkan arak. Lepas tu orang yang perah anggur tersebut, yang bekerja dalam kilang untuk memproses arak, dan orang yang menyampaikan arak tersebut, yang mengangkat dan seumpamanya. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang kerja di pasar raya ni kena berhati-hati. Tapi kadang-kadang ada juga berlaku yang mengangkat barang-barang hak yang tu orang Islam kita. Betul, mungkin ada pasar raya cashier hak yang khusus untuk bayar barang-barang yang haram tersebut. Tapi sebelum sampai ke cashier, daripada lori, buat turun daripada lori ke tempat simpanan, itu tidak sepatutnya libatkan orang Islam. Sepatutnya kerja-kerja tu tak apa, ambil pekerja non-Muslim menguruskan hak dia. Bukannya tak kira awak asal kerja dengan aku boleh buat belaka. Itu tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Walaupun toke Cina ke toke apa sekalipun, dia tidak sepatutnya menyuruh orang Islam buat benda yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Itu baru menghormati agama, tuan-tuan. Kalau betul-betul menghormati agama, orang bukan Islam tidak akan suruh orang Islam buat perkara yang bercanggah dengan agama kita. Dia tahu. Tapi benda ni, kalau kita suara-suara, kita pula kadang-kadang dianggap menimbulkan masalah ketegangan agama. Tak. Kita nak mewujudkan suasana menghormati di antara agama. Awak nak minum sama awak, okey. Angkat bawa turun lori pun, biar awak. Apa nak suruh orang Islam ni? Itu baru saling menghormati. Bukan suruh juga, awak dah bekerja dengan saya. Angkatlah. Dan banyak mana tuan-tuan tempat yang ada jual arak tetapi cashier orang kita. Yang tu kalau boleh cari kerja lain, carilah kerja lain. Ini suatu tindakan yang membantu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang seterusnya, bab jual salam, insya-Allah kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.